Hai, kita kembali lagi ke channel Cikgu Chef Tutorial. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Let's go to the tutorial. Dan jangan lupa tekan butang notification. Bye. Oke, kali ini Cikgu akan bincangkan secara ringkas satu konsep yang sangat penting, yaitu nisbarism dan nisbarism berkanun serta nisbarism tunai. Oke, sebelum Cikgu bincangkan secara terperinci apa itu nisbarism berkanun dan nisbarism tunai, kita akan lihat secara ringkas hubungan di antara nisbarism berkanun dan nisbarism tunai. Oke, nisbarism terbahagi kepada dua. Boleh lihat Raja, terbahagi kepada dua, yaitu nisbarism berkanun dan nisbarism tunai. Apa yang dimaksudkan dengan nisbarism berkanun? Dan apa pula yang dimaksudkan dengan nisbarism tunai? Oke, sekarang kita lihat maksud nisbarism berkanun dan nisbarism tunai. Kita akan lihat dahulu maksud nisbarism berkanun. Oke, lihat di sebelah kanan. Nisbarism berkanun, dia merupakan sejumlah wang yang wajib disimpan oleh bank perdagangan ke dalam bank pusat. Maksudnya daripada bank perdagangan tersebut, ada sejumlah wang yang telah ditetapkan oleh bank pusat yang bank perdagangan wajib simpan ke dalam bank pusat. Oke, kemudian kalau kita lihat nisbarism berkanun, dia dinyatakan dalam bentuk peratus. Contohnya 5%, 10%, atau 15%, dan seterusnya. Oke, dan kenapa nisbarism berkanun ditetapkan? Nah, kenapa ditetapkan? Untuk apa? Oke. Nisbarism berkanun, dia ditetapkan untuk mempengaruhi keupayaan bank perdagangan mencipta kredit. Mencipta kredit maksudnya di sini adalah memberi pinjaman kepada orang ramai. Nah, ini adalah tujuan dia. Kemudian sekarang kita akan lihat nisbarism tunai. Nisbarism tunai merupakan sejumlah uang daripada deposit ataupun simpanan yang wajib disimpan oleh bank perdagangan dalam bentuk uang tunai ke dalam bank itu sendiri. Oke, bagi nisbarism tunai, bank perdagangan dia bukan simpan di bank pusat, tetapi simpan ke dalam bank itu sendiri. Dan juga dinyatakan dalam bentuk peratus. Contohnya sama juga mungkin 5%, 10%, atau 15%. Juga satu persoalan, untuk apa nisbarism ditetapkan. Jadi nisbarism ini ditetapkan untuk mempengaruhi keupayaan bank perdagangan mencipta kredit. Dan salah satu lagi adalah sebagai langkah kecemasan memenuhi permintaan pengeluaran uang daripada pelanggan. Contohnya, penyimpan ataupun penabung boleh mengeluarkan uang pada bila-bila waktu. Oleh itu, bagi memenuhi keperluan pelanggan, bank perdagangan wajib menyimpan sejumlah uang dalam bank tersebut dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang ramai. Wajib disimpan dalam satu jumlah khusus sebagai langkah kecemasan supaya kalau ada yang mengeluarkan dalam jumlah yang banyak, permintaan itu dapat dipenuhi. Oke, sekarang kita akan lihat hubungan di antara nisbarism berkanun dan nisbarism tunai. Ini secara carta. Oke, nisbarism terbagi kepada dua, yaitu nisbarism berkanun dan nisbarism tunai. Nisbarism berkanun adalah sejumlah uang yang wajib disimpan ke dalam bank pusat. Lihat carta di sana. Nisbarism, anak panah ke arah bank pusat, bermakna wajib disimpan ke dalam bank pusat. Manakala bagi nisbarism tunai, disimpan ke dalam bank perdagangan, maksudnya dalam bank itu sendiri. Jadi ini adalah dua perbezaan utama. Nisbarism berkanun, simpan di bank pusat. Nisbarism tunai, simpan di bank perdagangan. Oke, sekarang kita akan bincangkan bagaimanakah nisbarism berkanun dilaksanakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan masalah inflasi. Oke, semasa pengangguran, kerajaan akan melaksanakan dasar keuangan mengembang. Melalui pelaksanaan dasar keuangan mengembang, reserve berkanun diturunkan. Maka, apabila reserve berkanun diturunkan, jumlah aset cadangan ataupun uang tunai yang perlu disimpan di bank pusat akan berkurangan. Oleh itu, jumlah kecairan dalam bank perdagangan akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman turut meningkat. Dan kalau kita lihat, keadaan ini akan menyebabkan deposit permintaan ataupun deposit semasa juga meningkat. Maka kesannya, proses penciptaan kredit meningkat dan penawaran uang juga meningkat. Seterusnya, peningkatan penawaran uang akan menyebabkan kadar bunga menurun. Dan penurunan kadar bunga menyebabkan pelaburan meningkat.
Ini karena kadar bunga adalah kos bagi pelaburan. Seterusnya, perbelanjaan agregat meningkat dan pendapatan negara juga meningkat. Peningkatan pendapatan negara akan menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat dan akhirnya pengangguran dapat dikurangkan. Sekarang kita lihat pula bagaimanakah pelaksanaan nisbah reserve berkanun untuk mengatasi inflasi. Semasa inflasi, kerajaan akan melaksanakan dasar kewangan menguncup. Melalui dasar ini, kerajaan akan menaikkan nisbah reserve berkanun. Maka, apabila nisbah reserve berkanun dinaikkan, jumlah aset cadangan ataupun uang tunai yang perlu disimpan di bank pusat akan bertambah. Keadaan ini akan menyebabkan jumlah kecairan dalam bank perdagangan berkurangan. Oleh itu, keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman turut berkurangan. Ini akan menyebabkan deposit permintaan ataupun deposit semasa juga berkurangan. Kesannya, proses penciptaan kredit berkurangan dan penawaran uang juga berkurangan. Pengurangan penawaran uang akan menyebabkan kadar bunga meningkat dan peningkatan kadar bunga menyebabkan pelaburan berkurangan. Seterusnya, perbelanjaan agregat berkurangan, pendapatan negara juga berkurangan. Ini akan menyebabkan stok berlebihan di pasaran dan kesannya harga menurun. Penurunan harga menunjukkan inflasi dapat dikurangkan. Sekarang kita akan lihat pula bagaimana nisbah reserve tunai digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan masalah inflasi. Semasa pengangguran, kerajaan melaksanakan dasar kewangan mengembang. Melalui pelaksanaan dasar kewangan mengembang, maka nisbah reserve tunai diturunkan. Apabila nisbah reserve tunai diturunkan, jumlah aset minimum ataupun uang tunai yang perlu disimpan di bank perdagangan akan berkurangan. Oleh itu, jumlah kecairan dalam bank perdagangan akan meningkat dan ini akan menyebabkan keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman meningkat. Keadaan ini menyebabkan deposit permintaan ataupun deposit semasa meningkat. Maka, kesannya, proses penciptaan kredit meningkat dan penawaran uang juga meningkat. Dan kalau kita lihat, peningkatan penawaran uang akan menyebabkan kadar bunga menurun. Dan kesan daripada penurunan kadar bunga, maka pelaburan akan meningkat. Dan seterusnya perbelanjaan agregat meningkat dan pendapatan negara meningkat. Peningkatan pendapatan negara akan menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat dan akhirnya pengangguran dapat dikurangkan. Kita lihat pula bagaimanakah nisbah reserve tunai dapat digunakan untuk mengatasi masalah inflasi. Semasa inflasi, kerajaan akan melaksanakan dasar kewangan menguncup. Melalui pelaksanaan dasar kewangan menguncup, maka kerajaan akan menaikkan nisbah reserve tunai. Jadi, apabila nisbah reserve tunai dinaikkan, jumlah aset minimum ataupun uang tunai yang perlu disimpan di bank perdagangan akan bertambah. Tindakan ini akan menyebabkan jumlah kecairan dalam bank perdagangan akan berkurangan. Oleh itu, keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman turut berkurangan. Keadaan ini menyebabkan deposit permintaan ataupun deposit semasa juga berkurangan. Dan kesannya, proses penciptaan kredit berkurangan dan penawaran uang juga berkurangan. Jadi kalau kita lihat, kesan daripada penawaran uang berkurangan, maka ini akan menyebabkan kadar bunga meningkat. Akibat peningkatan kadar bunga, maka pelaburan berkurangan. Seterusnya, perbelanjaan agregat berkurangan dan tingkat pendapatan negara juga berkurangan. Keadaan ini menyebabkan stok berlebihan di pasaran dan harga menurun. Penurunan harga menunjukkan inflasi dapat dikurangkan. Sekian pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.